Hai, Assalamualaikum. Apa khabar murid-murid di rumah? Cikgu harap semua murid-murid dalam keadaan sihat dan bersedia untuk belajar pada hari ini. Bagi mata pelajaran Bahasa Melayu tahun 4, kita akan lihat tajuk kita sapaan mesra iaitu kata majmuk bebas. Bagi objektif pembelajaran, pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat yang pertama, menyenaraikan kata majmuk bebas yang terdapat dalam gambar. Dan seterusnya, murid akan dapat membina ayat menggunakan kata majmuk bebas. Bagi aktiviti yang pertama, murid-murid perlu membaca dan memahami maklumat berdasarkan dialog dan gambar. Murid-murid boleh rujuk buku teks pada muka surat 92 dan 93. Jadi tajuk kita pada hari ini adalah sapaan mesra. Apakah maksud sapaan? Sapaan adalah bertegur sapa ataupun berbual mesra. Jadi mari kita baca petikan ini bersama-sama. Ming Li menghadiri majlis perkahwinan sepupu Zara. Zara memperkenalkan saudara maranya kepada Ming Li. Jadi kalau murid-murid lihat dalam gambar, ini adalah situasi dan keadaan dalam majlis perkahwinan sepupu Zara. Jadi Ming Li bertegur sapa dengan Zara. Mari kita baca dialog mereka berdua. Min Li, inilah keluarga saya. Wah, ramainya. Siapakah mereka, Zara? Yang duduk di kerusi berhadapan bunga mangga itu maklong saya. Cuba murid-murid lihat. Di bahagian kanan gambar, itu merupakan maklong Zara yang duduk berhadapan dengan bunga mangga. Seterusnya, kita sambung lagi dialog ini. Mak ngah saya pula yang sedang sibuk menghidangkan nasi minyak. Cuba murid-murid lihat. Yang manakah mak ngah Zara? Ya, yang sedang menghidangkan nasi minyak kepada pengantin. Itu adalah mak ngah Zara. Seterusnya, yang sedang mengangkat dulang air itu Pak Su saya. Pak Su Zara sedang mengangkat dulang yang berisi air sirap. Siapakah tuan rumah majlis ini, Zara? Pak Lang saya tuan rumah ini, Min Li. Jadi yang mana Pak Lang Zara? Pak Lang Zara adalah yang sedang bersalam dengan tetamu yang hadir ke majlis perkahwinan anaknya. Jadi murid-murid boleh lihat dalam gambar ini sangat meriah dan situasinya agak sibuk kerana masing-masing sedang menjamu selera dan bertegur sapa sesama tetamu. Jadi di majlis perkahwinan ini ada ramai saudara mara Zara yang mengunjungi dan menghadirkan ke majlis perkahwinan sepupu Zara. Baiklah murid-murid, seterusnya mari kita lihat aktiviti yang kedua, iaitu mengenal pasti kata majmuk bebas dalam gambar. Sebelum itu, kita lihat apakah yang dimaksudkan kata majmuk bebas. Kata majmuk bebas ialah dua kata dasar yang dirangkaikan untuk membentuk satu perkataan baharu yang ditulis secara terpisah. Mari kita lihat contoh-contoh kata majmuk. Antaranya adalah bunga mangga. Di sini terdapat dua kata dasar dan menjadi satu perkataan. Juga menjadi satu maksud yang lain dan ditulis secara terpisah. Ini merupakan kata majmuk bebas. Contoh yang kedua, nasi minyak. Kata dasar yang pertama adalah nasi dan kata dasar yang kedua adalah minyak dan digabungkan menjadi satu maksud iaitu nasi minyak.
Seterusnya, dulang air, kerusi roda, beg tangan dan juga ibu jari. Baiklah, kita rujuk dalam buku teks muka surat 92 dan 93. Dalam gambar ini terdapat banyak kata majmuk bebas. Melalui gambar ini, cuba murid-murid lihat kata majmuk bebas yang murid-murid boleh jumpa. Baiklah, yang pertama, seperti dalam contoh, iaitu bunga mangga. Seterusnya, kita boleh lihat yang kedua, nasi minyak. Yang ketiga pula, dulang air, iaitu Pak Su Zara mengangkat dulang air. Seterusnya pula, kerusi roda. Kelihatan seorang nenek sedang menyorong kerusi roda datuk. Ibu jari, iaitu dua kata dasar menjadi satu maksud. Ibu dan juga jari menjadi ibu jari. Seterusnya pula, cermin mata. Gelang tangan. Seorang tetamu memakai gelang tangan. Seterusnya, beg tangan. Buah tangan. Baju kemeja. Tetamu ini memakai baju kemeja yang berwarna hijau. Seterusnya, jam tangan. Terdapat dua kata dasar iaitu jam dan juga tangan menjadi jam tangan. Cuba murid-murid lihat dalam gambar ini ada lagi ataupun tidak kata majmuk bebas. Apakah yang ditunjukkan anak panah itu? Itu adalah pintu pagar. Dua kata dasar yang digabungkan menjadi satu maksud ataupun satu perkataan baharu. Pintu pagar. Seterusnya, ini adalah kerusi plastik. Selain itu, ini adalah baju kurung. Dan terakhir sekali, ini adalah kasut sukan. Kelihatan budak lelaki memakai kasut sukan. Baiklah murid-murid, daripada gambar ini, murid-murid perlu membina ayat yang menggunakan kata majmuk bebas. Itu merupakan aktiviti kita yang ketiga. Membina ayat dengan menggunakan kata majmuk bebas. Baiklah, ini adalah gambar yang pertama. Gambar apakah ini? Ini adalah kasut sukan. Jadi, contoh ayat yang cikgu bina adalah Ali kerap memakai kasut sukan apabila keluar rumah kerana sangat selesa. Contoh yang kedua pula adalah beg tangan. Ayah menghadiahkan beg tangan yang berwarna biru semasa hari jadi ibu. Contoh yang ketiga pula, apakah yang murid-murid lihat? Ya, ini adalah cermin mata. Adik memiliki pelbagai koleksi cermin mata. Seterusnya, kata majmuk yang keempat adalah bunga manggar. Aidan memegang bunga manggar semasa majlis perkahwinan sepupu Fina. Bagi kata majmuk yang terakhir, iaitu yang kelima, ini adalah kerusi roda. Siti menyorong kerusi roda nenek ketika hendak keluar ke taman. Jadi murid-murid, ini adalah contoh-contoh ayat yang cikgu bina berdasarkan kata majmuk bebas. Jadi sekian saja pelajaran kita pada hari ini. Cikgu harap murid-murid dapat menyelesaikan tugasan yang diberikan pada hari ini. Hai, Assalamualaikum. Berjumpa lagi kita dalam pelajaran Bahasa Melayu tahun 4 dengan tajuk kita pada hari ini iaitu Suri Teladan.
kita akan lihat tata bahasa dengan tajuk kata majmuk mantap. Baiklah, ini adalah objektif pembelajaran kita pada hari ini. Murid-murid, di akhir pelajaran, murid-murid akan dapat menyenaraikan kata majmuk mantap yang terdapat dalam gambar dan petikan. Aktiviti pertama yang akan kita lakukan adalah membaca dan memahami maklumat berdasarkan gambar dan petikan. Tajuk kita pada hari ini adalah Suri Teladan. Murid-murid boleh rujuk buku teks pada muka surat 94. Jadi, apakah yang murid-murid faham tentang suri teladan? Apa agaknya maksud suri teladan? Suri teladan adalah sifat yang baik yang perlu kita contohi. Mari kita baca petikan ini bersama-sama. Zara seorang murid yang baik. Guru besarnya telah memberikan anugerah atas sahsiahnya yang terpuji. Jadi murid lihat dalam gambar, ini merupakan majlis anugerah sahsiah terpuji dan Zara telah mendapat anugerah tersebut. Seterusnya, kita lihat pada gambar yang pertama. Dalam gambar ini kelihatan Zara bersama rakan-rakannya menyiapkan kerja rumah. Baiklah, kita baca petikan ini bersama-sama. Zara murid kelas 4 Wira. Dia memberikan kerjasama kepada rakan-rakan sekelasnya semasa menjalankan perbincangan. Jadi, dalam gambar ini, Zara bersama rakan-rakannya saling bekerjasama untuk menjalankan perbincangan, menyiapkan kerja sekolah ataupun menyiapkan tugasan yang diberikan oleh guru. Kita lihat gambar yang kedua. Semasa pulang dari sekolah, Zara dan kawan-kawannya membantu sepasang orang yang kurang upaya, iaitu orang buta, untuk melintas jalan. Zara selalu membantu masyarakat secara tempat kosong. Dia membantu orang buta melintas jalan. Jadi, apakah perkataan yang sesuai dalam garisan yang kosong itu? Jadi, jawapannya adalah sukarela. Kerana tidak ada orang yang meminta Zara untuk membantu. Dia secara sukarela membantu orang buta itu untuk melintas jalan. Baiklah, kita lihat gambar yang ketiga. Kelihatan Zara menyertai larian dalam pertandingan olahraga. Jadi kita baca petikan ini. Zara murid yang cergas. Dia berjaya menyertai sukan tempat kosong sehingga peringkat antarabangsa. Jadi apakah perkataan yang sesuai pada garisan itu? Ya, olahraga. Dalam gambar ini, Zara menyertai sukan olahraga di peringkat antarabangsa. Jadi Zara adalah murid yang cergas dan sihat. Bagi gambar yang keempat pula, ini merupakan gambar kelab bahasa Melayu. Zara juga murid yang rajin. Dia telah menjalankan tugas sebagai seorang tempat kosong kelab bahasa Melayu di sekolahnya. Jadi kalau murid lihat dalam gambar, ini adalah kelab bahasa Melayu. Dan di bawah terdapat jawatan-jawatan bagi murid yang terlibat. Dan Zara merupakan setiausaha bagi kelab bahasa Melayu ini. Jadi, tugas Zara adalah sebagai seorang setiausaha. Seterusnya gambar yang kelima. Zara merupakan ahli persatuan Bulan Sabit Merah Malaysia. Jadi dia bertanggungjawab dalam membantu rakannya yang tercedera. Zara prihatin dengan rakan-rakan di sekolah. Dia menjalankan tempat kosong, merawat murid yang tercedera ketika bersukan. Jadi, apakah perkataan yang sesuai untuk tempat kosong itu? Ya, jawapannya adalah tanggungjawab.
Dia menjalankan tanggungjawab merawat murid yang tercedera ketika bersukan. Jadi cikgu harap murid-murid dapat memahami gambar dan juga petikan yang diberikan. Seterusnya kita lihat apakah maksud kata majmuk mantap. Kata majmuk mantap ialah dua perkataan yang ditulis secara bercantum. Contoh-contoh bagi kata majmuk mantap adalah sukarela, tanggungjawab, kerjasama, olahraga, jawatan kuasa, setiausaha, antarabangsa, matahari, kaki tangan, warga negara, bumi putera, pesuruhjaya, tanda tangan, suruhanjaya dan juga akhir sekali beritahu. Dan terdapat contoh yang lain juga. Jadi kalau murid boleh lihat di sini, dua perkataan ini ditulis secara bercantum dan bukannya terpisah. Dan perkataan ini membawa satu maksud. Kita lihat aktiviti yang kedua pula, melengkapkan kata majmuk mantap dalam petikan. Jadi ini adalah petikan yang kita baca tadi. Mari kita baca bersama-sama sekali lagi. Suri teladan. Zara murid kelas 4 Wira. Dia memberikan kerjasama kepada rakan-rakan sekelasnya semasa menjalankan perbincangan. Zara selalu membantu masyarakat secara sukarela. Dia membantu orang buta melintas jalan. Zara murid yang cergas. Dia berjaya menyertai sukan olahraga sehingga peringkat antarabangsa. Zara juga murid yang rajin. Dia telah menjalankan tugas sebagai seorang setiausaha kelab bahasa Melayu di sekolahnya. Zara prihatin dengan rakan-rakan di sekolah. Dia menjalankan tanggungjawab merawat murid yang tercedera semasa bersukan. Jadi, kelima-lima perkataan yang berwarna merah ini merupakan kata majmuk mantap. Seterusnya, kita lihat aktiviti yang ketiga. Menyenaraikan kata majmuk mantap yang terdapat dalam petikan. Jadi, kata majmuk mantap yang pertama adalah kerjasama, sukarela, olahraga, setiausaha dan yang terakhir adalah tanggungjawab. Jadi sekian saja perkongsian cikgu pada hari ini. Cikgu harap murid-murid dapat menjaga diri, dapat jaga kesihatan dan juga melakukan tugasan yang diberikan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.